kita lihat selak lembaran Al-Quran, kitab kalamullah yang hari ini kita lihat sempurna, cantik menjadi satu naskah Al-Quran. Tapi tahu tak sebenarnya adanya tangan-tangan yang hebat, tangan-tangan yang luar biasa berusaha untuk pelihara, untuk kumpulkan Al-Quran. Sehingga menjadikan satu panduan, rujukan utama untuk kita umat Islam pada hari ini. Hari ini Iman nak ceritakan seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, yang luar biasa, yang memang sangat penting dalam pengumpulan Al-Quran, iaitu siapa dia? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni adalah seorang sahabat Nabi SAW yang memang terkenal, memang famous pun. Sebab apa? Dia ni antara orang kepercayaan kepada baginda Nabi SAW. Sebab apa? Dia merupakan seorang penulis wahyu Nabi SAW dan juga penulis surat-surat baginda Nabi. Jadi Zaid bin Thabit ni, kalau kita tengok, dia ni merupakan seorang sahabat daripada golongan Ansar di Madinah. Dia bertemu dengan Nabi SAW adalah pada usia 11 tahun. Muda, kecil lagi masa time tu. Dia macam kalau kita sekarang ni kanak-kanak lah kan. So Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi SAW telah bertemu dengan keluarga Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ni telah membesar menjadi seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang cerdas, seorang pemuda yang berani, bersemangat positif, sehingga kan pada dalam perang Badar, dia telah berjumpa dengan Nabi SAW untuk join sekali. Masa time tu dia masih dekat kanak lah. Jadi Nabi SAW terus tolak lah, tak sesuai lah untuk umur dia tu pergi join perang Badar. Jadi dia datang semula untuk join perang Uhud. Jadi perang Uhud pun masa time tu dia lebih kurang dalam umur 15 tahun. Jadi Nabi SAW kata tak boleh lagi, tak sesuai lagi untuk dia tu. Sebab apa? Zaid bin Thabit ini dan juga kawan-kawan dia ni, ada orang kata apa, masih lagi umurnya tak sesuai dan juga tubuh mereka ni masih lagi kecil, tak sesuai untuk pergi hantar berperang. Jadi Nabi SAW kata apa? Next perang insya-Allah datang, kita boleh join sama-sama. Jadi Zaid bin Thabit ni perang pertama yang dia join adalah perang Khandaq, ataupun kita panggil dia sebagai perang Parit. Zaid bin Thabit ni telah membesar sebagai seorang yang memang sangat hebat lah, seorang penghafaz Quran, mufassirul Quran, seorang penulis wahyu, seorang yang hebat dalam pelbagai ilmu dan juga hikmah. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Qabisah, bila ditanya sahaja, sebut saja nama Zaid bin Thabit, dia akan terus sebut siapa dia Zaid bin Thabit ni. Zaid bin Thabit adalah seorang yang power, terror kat Madinah dalam bidang kehakiman, dalam bidang fatwa, dalam bidang qiraat, dalam bidang faraid. Sangat hebat. Jadi apabila dalam satu tempoh Nabi SAW nak berdakwah ke dunia luar daripada tanah Arab, jadi Nabi SAW perlu hantar surat-surat kepada para pembesar juga raja-raja. Jadi Nabi SAW perlu diingat merupakan seorang yang ummi, seorang yang tak boleh menulis, seorang yang tak boleh membaca. Jadi Nabi SAW telah melantik siapa dia? Zaid bin Thabit untuk menjadi penulis surat-surat baginda Nabi SAW. Tapi Nabi SAW disuruh, dia minta juga kepada Zaid untuk belajar pelbagai bidang bahasa. Sebab itulah Zaid bin Thabit ini antara sahabat yang hebat dalam macam-macam bahasa. Bukan saja boleh menulis dengan sangat baik, tapi juga boleh bercakap dengan lisan dengan sangat baik. Sejak daripada itu jugalah Zaid bin Thabit ini telah menjadi penterjemah dan juga penulis kepada surat-surat yang datang daripada para pembesar dan juga raja-raja daripada luar negara. Sehingga kan Zaid bin Thabit ni sering disebut sebagai tangan kanan Rasulullah. Sebab apa? Setiap apa yang Rasulullah nak cakap, setiap apa yang lontaran fikiran Rasulullah nak sebut, Zaid bin Thabit akan tulis kembali apa yang Rasulullah SAW nak sebutkan. Zaid bin Thabit ni merupakan seorang sahabat yang sangat hebat, seorang yang bijaksana, sehingga kan dia diberi tugas yang sangat mulia dalam sejarah Islam, iaitu apa? Mengumpulkan Al-Quran. Peristiwa ni berlaku bila? Apabila pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika zaman pemerintahan selepas baginda Nabi SAW wafat, telah berlakunya banyak kemurtadan, banyaknya orang-orang telah murtad dan ramainya para hufaz telah pun gugur menjadi syuhada. Jadi Umar bin Khattab telah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar untuk himpunkan Al-Quran dengan secepat mungkin. Risau kalau Al-Quran tersebut akan hilang, lupus daripada muka bumi. Jadi Abu Bakar telah pun beristikharah dan telah meminta kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Zaid bin Thabit pada asal dia tak nak, sebab dia rasakan ini adalah merupakan satu tugas, satu amanah yang sangat-sangat berat. Dia cakap sekiranya diberi pilihan untuk aku pindahkan gunung, aku lebih rela untuk pindahkan gunung berbanding aku kumpulkan Al-Quran. Kenapa? Itu merupakan satu tugas yang sangat berat, sangat luar biasa.
Tapi Zaid bin Sabit berjaya untuk menggalas tugas tersebut dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, sehingga pada hari ini kita dapat senaskah Al-Quran dengan sangat sempurna yang dapat kita baca dan juga kita hayati menjadi pedoman dalam hidup kita. Jadi dari kisah Zaid bin Sabit ni, apa dia yang boleh kita belajar adalah perjuangan mereka untuk memelihara Al-Quran dan juga menghimpun Al-Quran ini bukanlah satu perjuangan yang sia-sia, bukanlah satu perjuangan yang biasa-biasa, adalah satu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi Mimah mengharapkan Al-Quran yang kita baca ini dapat menjadi pedoman kepada kita dan juga dapat menjadi syafaat kepada kita di hari akhir kelak, insya-Allah.